Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Kita sambung lagi pengajian kita, kitab At-Tuhfatul Iraqiyah. Berti bau ni qala al-musannif rahimahullah, famadama yara fi'lahu hasana fahuwa sayyi'un fi nafsil amri fa innahu la yatubu walakin at-taubata minhu mumkinah wa waqi'ah bi an yahdiyahu Allah wa yurshidahu hatta yatabayyana lahu al-haqq kama hada subhanahu wa ta'ala man hada minal kuffar wal munafiqin wa tawaifi ahli al-bid'ah wad dalal wa hadha yakunu bi an yattabi'a minal haqqi ma 'alimah. Oleh itu selama mana dia melakukan perbuatan, yakni perbuatan bid'ah itu sebagai amalan baik padahal ianya buruk, maka dia tidak akan bertaubat. Jadi ini tajuk sambungan daripada tajuk pada minggu yang lalu, iaitu bid'ah dan taubat. Yang mana kita telah sebut kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, itu bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sebab maksiat ni bila seorang tu buat, jahil setahu mana pun, dia ada dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala ataupun takut malu kepada makhluk ni. Adapun bid'ah ni memang dibuat untuk mendapatkan pahala. Bid'ah kata apa yang benda molek. Ibadat juga. Bukannya ada benda lain, bukan kita joget, ada zikrullah, ada selawat pada Nabi, kata dia. Sedangkan maksiat yang paling besar yang ada dalam bid'ah itu ialah mukhalafatul rasul, lawan Nabi. Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Min ba'di ma tabayyana lahul haqq. Sesiapa yang menentang rasul setelah daripada nyata kepadanya itu kebenaran. Begitu juga Allah Ta'ala kata, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Berwaspadalah, beringatlah orang-orang yang menyalahi urusan rasul kami. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu dia tak faham, kerana dia lihat benda tu baik. Sedangkan syarat nak jadi baik ni, pertama sekali dia kena mengikut Nabi SAW, dan dia tidak boleh pakai akal fikirannya itu. Kalau dia anggap bid'ah itu molek semata-mata dengan akal dia, berarti dia telah buat syariat. Sebab itulah ada diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, man istahsana faqad syarra'a. Sesiapa yang menganggap baik satu amalan, berarti dia telah buat satu syariat. Sebab apa? Syariat telah menetapkan dengan sempurna, dengan jelas mana-mana amal itu sebagai baik, mana-mana amal itu sebagai buruk. Jadi tugas menentukan benda ni molek baik itu tugas syariat. Bukan terletak pada akal, bukan terletak kepada tradisi, bukan terletak kepada norma masyarakat, tidak. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebab kalau akal ni boleh menentukan dengan sendiri baik dan buruk, apa perlu Allah Ta'ala turunkan wahyu, apa perlu Allah Ta'ala menghantar Rasul-Rasul dia. Jadi bila begitu tidak manusia, dia kena ikut ketetapan Allah dan Rasulnya itu. Jadi iblis dia tak bimbang bid'ah yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi kata Syekhul Islam di sini, macam mana dia dapat bertaubat sedangkan benda tu molek. Sebab itulah kalau main buah keraking dah kedegilan ni, memanglah dia kira benda molek, apa salahnya? Kata Syekhul Islam lagi, bagaimanapun ada kemungkinan dia akan bertaubat. Maknanya ada kemungkinan dia akan balik semula kepada sunnah Nabi. Cuma kita lah kena betul dia, kena ajak dia, kena dakwah dia, kena berhujah.
kena bermuzakarah. Tapi bila main hujah kat, dia kata debat berhujah ni bukan cara kita. Sedangkan berhujah berdebat ni cara Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdebat. Tapi hukum mana pun, seperti mana kita nak amal ma'ruf dan nahi munkar ada kaedah dia, maka berdebat pun ada kaedah dia juga. Jadi sebab itulah kita nak pulau secara mutlak ahli bid'ah tak boleh. Kena duduk juga dengan dia, kena dakwah juga, kena berperang juga dengan dia, kena lawan juga. Dan tak boleh kita nak perang bunuh dia. Maksud perang tu maknanya kita berhujah lah. Tapi kalau mengangkat senjata nak bunuh dia ataupun nak mengkafirkan dia, tak boleh. Melainkan bid'ahnya itu adalah bid'ah mukaffirah. Sebab bid'ah ni dia ada dua. Bid'ah mukaffirah ni seperti bid'ah Syiah. Syiah kata semua sahabat-sahabat setelah daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat telah murtad. Tu bid'ah yang mukaffirah. Begitu juga dakwah Syiah yang kata Allah telah menetapkan bahawa Ali itu khalifah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak cucu dia. Lepas tu kalau kita tanya duduk mana senarai nama tu, kata tak ada dah. Sahabat-sahabat telah buat. Ada dalam Quran tapi sahabat telah ubah. Jadi itu dia menjadi satu akidah lain pula, iaitu akidah tahriful Quran. Al-Quran itu telah dipinda. Jadi kata dia, kalau Quran itu tidak dipinda, tentu ada nama Sayyidina Ali. Jadi sekarang ni nama Sayyidina Ali tak ada, berarti Quran telah dipinda. Bid'ah lagu tu bid'ah melebihkan Sayyidina Ali dengan menganggap bahawa Allah telah menamakan Sayyidina Ali dengan anak cucu dia dalam Quran, ataupun Nabi telah menyampaikan. Bid'ah itu bid'ah yang membawa kepada kufur. Bid'ah dia ada dua, mukaffirah dengan mufassiqah. Satu lagi bid'ah yang menyebabkan jatuh fasik. Mana dia tu dikira orang yang berdosa lah. Jadi ada kemungkinan dia bertaubat dan ini boleh berlaku. Maknanya dah banyak dah dalam sejarah-sejarah dulu asal dia ahli bid'ah. Macam Abu Hasan Al-Asy'ari lah. 40 tahun dia tu duduk dalam Mu'tazilah. Ikut tok tua dia, ikut pok tiri dia, bapa tiri dia. Setelah lama dia memikir, dia pun baliklah kepada mazhab Imam Ahmad dalam bab akidah. Itu contoh daripada dia bid'ah Mu'tazilah, dia pergi kepada Imam Ahmad ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Iaitu Allah memberi hidayat dan membimbingnya sehingga jelas kepadanya kebenaran, sebagaimana Allah memberi hidayat pada orang kafir, munafik, ahli bid'ah dan golongan yang sesat. Maknanya kalaulah orang maksiat boleh bertaubat, kalaulah orang kafir boleh beriman kepada Allah Ta'ala, kalaulah orang munafik ni dapat mengikhlaskan iman dia kepada Allah Ta'ala, jadi ahli bid'ah ni ada kemungkinan lah. Tidak mustahil, tapi dengan syarat lah. Dengan syarat ini akan berlaku dengan cara dia mengikuti kebenaran yang diketahuinya. Mana dia kena berpegang kepada kaedah. Kaedah ke apa? Kaedah Allah Ta'ala telah sebut dah. Itu fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka sekiranya kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Dah. Kena balik pada Allah dan Rasul. Maknanya bila kita khilaf sama kita, berbeza pendapat, terutamanya dalam bab ijtihad, dalam bab memahami agama, memahami nas Al-Quran dan Sunnah, maka kita kena balik semula pada Quran. Kalau kita duduk bahas atas ayat-ayat mutasyabihat, kita kena balik semula kepada ayat muhkamat. Balik situ. Tak sudah bala. Tak sudah gelar. Gelar mujassimah lah, musyabbihah lah. Sedangkan itu tidak pernah dikata oleh orang-orang yang faham bahawa akidah ni
Salah satu berdasarkan kepada hadis-hadis, ayat-ayat yang zahir makna. Kalau Allah Ta'ala kata dia turun, turunlah. Kalau Allah Ta'ala kata dia istiwa, dia istiwa lah. Sebab itu adalah hak zahir, difahami. Dan tidak menimbulkan kemuskilan. Sebab apa? Sebab kita akan balik kepada ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama seperti Allah. Jadi kena balik kepada ayat muhkamat, kena balik pada hadis muhkamat. Begitu juga kalau hadis tu nampak kelihatan bercanggah, tak kemas, jadi kita kena tengok pada hadis-hadis lain. Sebab itulah hadis-hadis ni kita kena ngaji hak hadis pun setepak. Hadis hak ada dalam setepak. Contoh dalam kitab Mishkat. Mishkatul Masabih tu apa ribu hadis, 7,000 lebih hadis dah. Ada belakang situ. Ada belakang situ, tengok situ. Jadi dengan syarat dia kena ikut kebenaran. Maknanya dia kena berpihak kepada kebenaran. Bila kata kebenaran, bila jelas kepada dia, dia silap, maka dia kena kembali. Tu cara dia. Maknanya dia tidak boleh berdegil di atas salah faham dia. Dan kita tak nafi ahli-ahli bid'ah ni dia apa? Dia berpegang dengan sesuatu yang tidak jelas. Dah. Kalau kita kecek kat dengan dia akan kata, apa salahnya? Ni amalan ulama lama dah. Lama dah. Tapi tak tubik pun dia akan kata, ni amalan sahabat. Ni hadis Nabi. Tak tubik tu. Sebab apa? Sebab kalau tubik tu maknanya sesat lah. Tak balalah kita. Ni amalan Nabi. Dalam hadis sahih Nabi. Ni dalam sahabat. Kalau sahabat tak boleh kita kata bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi ayat dah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khulafa. Jadi hak sahabat buat, kita tak boleh kata bid'ah. Tak boleh kata bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri memperakui. Dan kita kena maklum sahabat ni dia bukan tarah ulama. Bukan tarah ulama sampai kemudian. Sahabat dia orang yang menyaksikan peristiwa turun Al-Quran. Dia berada dalam suasana turun Al-Quran. Dia duduk dengan Nabi, terdidik oleh Nabi. Jadi kalau sahabat buat benda yang tak ada dalam hadis Nabi, maknanya sebenarnya itu hak kefahaman mereka, hak tak lari daripada Quran dan sunnah Nabi. Lepas tu kadang-kadang kita salah faham pula. Setengah tu kita kata ni bid'ah sahabat buat, Nabi tak pernah buat. Tapi bila cek ada dalam hadis Nabi. Cuma kita tu buat ke pernah mata. Macam contohlah, demo kata sunat semaya sunat wudu ni tak ada dalam hadis Nabi. Hak adanya amalan bila. Amalan bila ke? Hak Nabi dengar bunyi tapak kasut dia tu, dah. Nabi pun tanya, "Gapo gak amalan kamu ni sehingga kedengaran tapak kasut kamu tu dalam syurga?" Dia kata, "Tak ada gapo Rasulullah. Saya lepas batal wuduk, saya berwuduk dan saya sembahyang sunat 2 rakaat. Tengah malam apa tengah malam?" Dia tak tinggal. Jadi dia pun dia kata, bila telah buat satu bid'ah. Bid'ah macam mana? Iaitu bila sembahyang sunat wuduk. Lepas berwuduk bila sembahyang sunat. Sebenarnya tidak. Kalau kita ngaji dalam hadis, ada dalam hadis tu, hadis Sayyidina Uthman. Hadis Sayyidina Uthman tunjuk kaifiat berwuduk Nabi, lepas tu dia pun main sunat 2 rakaat. Dia kata Nabi buat lagu ni lah, maknanya lepas lepas daripada berwuduk dia pun semaya sunat. Mana ada Nabi buat, khulafa buat. Jadi bukan bid'ah bila. Cuma hak bila ni lebihnya dah, tengah malam pun sejuk-sejuk pun dia amalkan. Patu lebih situ. Jadi hak asasnya ada dia buat. Sebab itulah orang tak faham. Dia tak faham. Pernah mata. Satu contoh lagi. Dah, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dia kata Sayyidina Umar lah buat bid'ah sembahyang tarawih. Padahal kita baca dalam hadis Nabi sendiri sembahyang tarawih berjemaah dengan sahabat. Cuma tak lama lah, sebab Nabi bimbang takut jadi fardu. Jadi benda tu bukan bid'ah Sayyidina Umar.
Cuma Sayyidina Umar hidup ke balik, ataupun kita kata Sayyidina Umar sistem ke semula, ataupun Sayyidina Umar dia angkat benda tu jadi satu polisi, satu dasar. Sebab itulah kalau kita tengok baca kadang-kadang Sayyidina Umar ni buat benda baru dah, mengisytihar goni-goni, tak boleh buat haji tamattu dah. Jadi orang kata bid'ah Sayyidina Umar menyekat orang daripada buat haji tamattu. Padahal Sayyidina Umar ada polisi dia. Haji tamattu ni mana buat haji, buat umrah dulu kemudian buat haji. Jadi Sayyidina Umar lah ke? Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar takut orang-orang ni dia mari Mekah hanya untuk buat haji. Jadi sepanjang tahun tak ada orang mari. Jadi Sayyidina Umar galakkan supaya orang mari buat haji sekali, kemudian mari pula buat umrah. Biar makmur Baitullah itu. Jadi itu bukan bid'ah dia, tapi orang panggil polisi. Macam juga Sayyidina Umar menetapkan zaman dia ni siapa-siapa meriwayatkan hadis kena buat mari saksi. Kena ada saksi. Hadis kamu riwayat ni mana? Mana seorang lagi hak dengar daripada Rasulullah. Dia minta. Padahal dari segi kaedahnya seorang perawi sudah mencukupi dah. Kalau dia tu seorang yang siqah, ingat molek. Tapi Sayyidina Umar buat polisi lagu tu supaya orang beringat. Jangan bermudah menyampaikan hadis. Sayyidina Umar letak syarat yang ketat. Itu polisi dia. Jadi kita tidak boleh anggap sebagai bid'ah. Sekolah lah. Sekolah. Kalau kita ngaji sistematik daripada tahun 1, tahun 2, SPM, BA, Master, PhD, itu panggil sistem. Ngaji benda tulah juga. Jadi tak bid'ah. PhD walaupun tidak cara Nabi, tetapi cara ngaji tu berdisiplin, diyakini, teruji, terbukti. Bukan kata dakwa semata-mata boleh berkat tok guru maka dia pun jadi tok guru juga. Tidak. Maknanya kena lalu proses pengajian berdisiplin, terbukti, ada soal jawab. Sebab Nabi kalau dia ngajar ada soal jawab. Nabi teka, tahu tak adakah manakah satu pokok yang mana dia seperti orang beriman, berguna. Jadi sahabat mikir jauh tu, derita pokok daripada pasir. Jadi Nabi buat teka. Sebab itulah kalau kita belajar Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari tu, kita boleh gambarkan macam mana satu sistem pengajian, kaedah kita ngaji belajar. Ada soal jawab macam-macam lah. Tu kena ngaji Bukhari suku pula tu. Kita boleh nampak cara nak menyusun sistem pengajian. Maka sebab itulah ulama dia buat. Walaupun kita kata BA, PhD, ijazah ni barang putih, sebenarnya ulama Islam juga sistem tu ada di Sepanyol dulu. Bila orang putih pergi Sepanyol, dia buat balik ke Perancis, buat balik ke England. Jadi benda tu bukan benda Yahudi. Kita tak kenal Yahudi tu sebenarnya. Cepat kata Yahudi, sikit-sikit Yahudi. Padahal benda tu hak ada dah. Dalam khazanah, dalam apa sistem ulama kita dahulu. Sesiapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Maknanya bila mana dia mengakui kebenaran dan dia cenderung kepada kebenaran dan dia bersedia untuk menerima kebenaran, maka dia akan diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Cuma hal ni sebagai kata-kata ulama ni, bukan hadis Nabi. Tapi di kalangan ahli tasawuf, kata-kata ni, man amila bima alima awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya, mewariskan ni dalam hadis ni, dalam kata-kata ni kata awrasahullah, mewariskan ni apa? Harta pusaka lah. Kalau kita kata harta pusaka, ayah kita mati boleh kita, apa payah kau kita nak dapat?
Tak payah nak kat mana, cuma gitukan nama je. Gitukan nama je. Ayah kita kerja. Boleh gaji sipai gaji, buat bayar bulan-bulan tanah tu. Dah. Lepas tu boleh kita. Kita boleh dengan mudah. Orang kata masuk dengan cuci tangan. Tak ada payah-payah mikir bayar tiap-tiap bulan. Jadi maknanya jaminan orang yang beramal dengan ilmu ni pasti dia dapat ilmu seperti mana dia pasti mendapat pusaka daripada ayah dia. Yang kedua dengan cara yang mudah. Itu makna aurasahullah. Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya itu ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi setengah ulama kata ini adalah hadis Nabi. Setengah ulama kata ini adalah hadis Nabi. Tetapi sebenarnya ini adalah kata-kata Sayyidina Isa ibni Maryam. Kata-kata Nabi Isa. Jadi kata-kata Nabi Isa ni bukan kata-kata Nabi SAW. Jadi ini bukan hadis, cuma ada diriwayatkan. Sahih atau sahih tu payahlah kita nak ayatnya. Muka Nabi SAW dengan Nabi kita berapa ratus tahun dah. Cuma kita beranggapan ini sebahagian daripada riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ni tidak semestinya kalau kata benda Israiliyat benda karut. Dah. Israiliyat ni apa yang kita ambil daripada ahli kitab. Sebab cerita daripada Nabi Isa ni diketahui mungkin orang Arab ataupun ulama ni dia bergaul dengan orang-orang Kristian. Jadi sapalah kepada mereka tu kata-kata Nabi Isa ni. Jadi bila sebahagian daripada Israiliyat Nabi kata fala tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Jangan kamu membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab dan jangan kamu mendustakan. Gitulah. Cuma riwayat ni kita tengok ada masalah ke tidak. Ada masalah ke tidak, ada percanggahan ke tidak. Tetapi bila kita tengok dalam hadis ni, dalam riwayat ni, dia tak lari daripada ayat Al-Quran ni. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang telah mendapat hidayah, Allah Ta'ala akan tambahkan kepadanya itu hidayah. Wa atahum taqwahum. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka itu ketakwaan. Maknanya orang yang mencari hidayah, Allah Ta'ala akan tambah hidayah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya itu takwa. Jadi syarat nak dapat takwa ni dia kena beramal. Apa amal dia kena betul. Amalan tanpa ilmu tidak akan melahirkan takwa. Takwa ni akan lahir bila mana orang itu beramal mengikut ilmu, mengikut Al-Quran, mengikut hadis Nabi. Jadi riwayat tadi, riwayat sebagai kata-kata Nabi Isa tu, dia tidak bercanggah dengan ayat ni. Dia tidak bercanggah dengan ayat ni. Tapi ahli tasawuf, inilah dia kata ilmu laduni. Ilmu laduni. Tapi ilmu laduni dia mau tu pasal lain pula. Ilmu hak boleh dengan cara mimpi, cara macam-macam. Sebenarnya apa yang dikatakan ilmu laduni ni, itu Allah SWT buka kepada kita ni. Bila kita bertakwa, kita dapatlah ni lah. Cuma ilmu laduni tu dia mau tu faham, bila benda tu, ilmu laduni tu ada kaitan dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni hak zahir. Hak Nabi Khidir ni benda hakikat. Jadi bagi dia ilmu laduni ni ilmu yang bukan ilmu zahir. Ilmu batin, ilmu hak pelik ni. Tak apa tok guru kita jamah kepala retina, sebab dia nak gini-gini macam-macam. Itu dia kata ilmu laduni tu, ilmu batin tu. Ilmu bukan ilmu biasa. Kena bersangka baik dengan tok guru. Mai gitu pun dah. Sebab apa? Sebab tak ada takwa. Tak ada takwa. Kalau kita baca sejarah ahli-ahli sufi yang menyelewi ni macam-macam. Benda yang terang-terang menyalahi syariat, dia kata tak apa. Sebab ini ilmu laduni.
Hujahnya cerita Nabi Musa dengan Khidir tu. Padahal cerita Nabi Musa dan Khidir tu lain cerita sebenarnya. Ya. Itu masalah Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita iradah kauniyah dia. Di sebalik hukum-hukum syarak ni ada iradah kauniyah Allah Ta'ala. Ada banyak benda lah di sebalik cerita Khadir tu, yang mana ilmu syariat pun ataupun ilmu zahir ni pun banyak kita dapat kaedah-kaedah. Kalau kita ngaji qawaid fiqhiyah pun, apa yang berlaku tu cerita Nabi Musa dengan Khidir tu, dia sebenarnya banyak ilmu syariat. Macam contoh Khidir tebuk kapal tu, tebuk kapal tu maknanya mana kita menanggung sedikit kerosakan untuk mengelak daripada kerosakan yang lebih besar lagi. Maknanya raja tu pegawai orang raja tu, dia tengok perahu tembus, perahu berlubang, dia tak ambil. Tapi kalau molek dia ambil. Jadi lebih baik rosak sikit daripada rosak semua. Tu kaedah qawaid fikih. Kemudian hak anak yatim tu, harta tu, maknanya masyarakat ni dia kena mengambil kira orang-orang yang lemah, kena fikir akan datang. Cerita hak bunuh tu tu panggil i'tibarul ma'ala. I'tibarul ma'ala ni kita kena mengambil kira risiko akan datang, kemungkinan yang berlaku. Tapi nak mengambil kira apa yang akan berlaku pada akan datang ni, dia kena berdasarkan kepada ilmu. Dia kena berdasarkan pada data, maklumat, statistik. Orang yang tak ada data, dia tak boleh kecek seperti Nabi Musa. Tetapi orang yang diberikan ilmu, pengetahuan, yang ni Khadir, dia nampak Allah Ta'ala beritahu pada dia, maka dia boleh bertindak. Maknanya ni orang panggil ilmu i'tibaru ma'ala. Maknanya apa-apa kita nak buat ni, kita kena mengambil kira apa yang akan terjadi masa akan datang. Risiko. Contoh, kalau contoh mudah lah ni, gapo tahu. Mana kalau kita balas dengan orang kafir lah, kita balas dengan orang kafir, kita maki hamung berhala dia, natijah dia apa? Dia akan maki Allah pula. Macam budak-budak balas, ni pala pokmu, ni pala ayahmu, ni pala ayahmu. Pijak ni pun pijak. Mula balas dua orang ni, akhirnya melibatkan kedua ibu bapa. Ibu bapa pula bagi gocah pula. Tu maknanya mengambil kira benda akan datang. Dan nak dapat keputusan yang tepat ni, dia kena ada maklumat, kena ada ilmu. Jadi hukum ada pun ilmu yang mutlak di sisi Allah Ta'ala. Jadi hidayah itu bila mana seseorang itu mencari, sebab walladzina tadau, orang yang mencari hidayah. Cuma diterjemah di sini menerima petunjuk. Maknanya ihtidak ni mana dia kena cari baru dia dapat. Zadahum, Allah akan tambah kepadanya hidayah. Hidayah ni tambah macam mana? Maknanya bertambah teguh lah, ataupun bertambah nampak. Sebab itulah ihdinas siratal mustaqim tu, kita minta penambahan hidayah, ketetapan hidayah, keteguhan hidayah. Kemudian, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran meliputi suruh dan tegak yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka dan
setelah mereka berkeadaan demikian, maka tentulah kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala balasan yang amat besar, dan kami tentulah pimpin mereka ke jalan yang lurus. Ni cerita apa ni? Ayat ni sebenar berkenaan dengan cerita orang-orang Yahudi, orang munafik yang tidak dapat menerima keputusan Allah dan Rasul. Jadi Syekhul Islam buat mari ayat ni nak tegurlah orang-orang Islam sendiri, ataupun orang munafik tu. Maknanya apa-apa yang ditetapkan oleh Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita. Dah. Terutamanya untuk umat Muhammad ni. Sebab apa? Sebab umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, dah, syariat yang telah ditetapkan untuk mereka tu dalam keadaan yang amat berat. Contoh di sini, kalau mereka melakukan dosa besar, dosa syirik, mereka diperintah supaya dibunuh. Taubat tu dibunuh. Seperti Musa Samiri tu, mana sembah anak patung anak lembu tu. Taubat mereka tu syarat dia kena bunuh. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala kata walau anna, kata benar, kalaulah kami wajibkan mereka tu bunuh diri mereka sendiri, maknanya hak tu bunuh ni sebagai taubat, seperti mana syariat Nabi dahulu, tentu mereka tak mampu buat. Maknanya Allah Ta'ala rahmati kamu semua ni. Maknanya apa yang dibawa oleh Nabi kepada kamu, kamu kena terima, sebab hak tu hak terbaik. Hak tu lebih rahmat, lebih sesuai untuk kamu ni, umat lemah yang akhir zaman ni. Jadi kalau diperintahkan supaya taubat tu dengan cara dibunuh ataupun diusir daripada negeri, tentu tak ada siapa yang melakukannya kecuali sedikit saja. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih, kalau mereka itu buat seperti mana yang telah dinasihatkan kepada mereka, yakni kalau mereka itu beramal seperti mana kehendak Allah dan Rasul dalam Quran, dalam hadis, itu lebih baik lagi, lebih kukuh lagi kepada mereka. Maknanya Syekhul Islam nak sebut di sini, tak perlu seseorang itu memberatkan diri mereka dengan mencipta benda-benda baru, benda-benda bid'ah. Tak payah. Sebab apa? Sebab asal syariat Muhammadiyah ni, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mudah. Amalan dia cukup mudah, senang. Tak payah ngatik beratus-ratus ribu sehari. Tak payah baca bismillah 789 kali, tak payah. Bismillah kak, jolos lagi. Dah, gapo lagi? Amalan-amalan begitu mudah. Kalau kata zikir Nabi ajar, mudah je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Mereka Nabi suruh buat, tak perlu panjang-panjang. Jadi kalaulah mereka tu buat apa yang mereka telah dinasihatkan, yakni oleh Allah dan Rasul, tentu lebih baik pada mereka. Lebih baik ni mana lebih besar pahala, lebih bermanfaat. Wa asyadda tathbita, lebih meneguhkan. Lebih meneguhkan ni antara makna dia, kamu dapat buat dengan tetap. Contohlah kalau orang tu dia ambil cara bid'ah dah. Cara bid'ah ni macam mana? Tak sebin ni. Tak sebin ni. Dah, nak duduk sejid je. Nak beriman, nak beramal atas sejid je. Kerja tak seh, dah bining tak seh. Malam mai tahajud, siang hari puasa. Buat dengan cara tidak sunnah Nabi. Sepanjang-panjang tahun lagu tu. Tak ada 2 lekor. Kuku kering. Dah. Sakit macam-macam. Menyusahkan diri sendiri ataupun menyusahkan orang. Orang siap kita ataklah makan dia tu. Jadi bukan cara sunnah Nabi menjadi rahib tu, menjadi pendeta, tak tidur malam, tak bining, tak makan, tak minum. Jadi kalau buat lagu tu juga tak ada lama. Sebab itulah ibadat-ibadat ni yang disunnahnya dalam keadaan bersederhana. Buatlah amal itu mengikut hak kamu mampu. Ada itu tu.
buatlah amal itu mengikut hak kamu mampu, fa innallaha la yamallu, kerana Allah Taala tidak jemu, kamulah yang jemu. Allah Taala tidak jemu, kamulah yang jemu. Maknanya Allah Taala nak supaya kita ni buat amal ya berterusan. Ada semua. Kalau ibarat air kak, biar meleleh pun tapi ada. Bukan kata sekali buka bu dah. Dua lekor ring-garing. Tak. Tak si. Kena berterusan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa syariat dia tu rahmat, mudah. Tapi kalau manusia tidak berpuas hati, dia nak bersusah payah buat bid'ah, payah juga akhirnya. Maknanya kalau orang mati kena upah tunggu kubur. Upah tunggu kubur lah, upah ngati apa malam, kena ada jamu sikit. Benda tu berat, payah. Memelah setengah orang tu kata tak apa kita, bukannya payah nak jamu, pitih banyak. Yalah mana pitih ada. Ya, tapi syariat ni syariat untuk semua, untuk orang kaya, untuk orang miskin, untuk orang sibuk, untuk orang ada masalah untuk lelaki, untuk perempuan. Mana syariat yang telah dibuat oleh Nabi ni, ditetapkan oleh Allah, telah ditunjukkan oleh Nabi kepada kita adalah syariat untuk semua. Bukan syariat untuk orang kaya saja. Kalau nak tebus dosa, kena bayar piti. Dah. Seperti mana gereja buat. Kalau tu orang-orang miskin kekal dalam keadaan berdosa lah. Maka sebab itulah orang tu kena terima dengan lapang dada, dengan ikhlas hati, terima dengan redha apa jua ketetapan Allah Ta'ala. Walaupun dia nak beribadat dengan lebih, dia kena terima sekadar yang telah ditetapkan oleh Nabi. Kita baca dalam riwayat kan, Allah bin Amar tu nak puasa 2 hari, buka sehari. Nak puasa 2 hari, buka sehari. Maknanya dalam sebulan 20 hari puasa, 10 hari tak puasa. Nabi kata hak puasa Nabi Daud lah hak terbaik. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tapi dia tidak lari daripada peperangan. Maknanya puasa tu tetap menyebabkan dia gagah. Dia kuat, boleh pegang. Tapi kalau orang tu puasa, dah poting, kerja, tidur dah, puasa sunat, tak ada makna. Tak ada makna. Sebab apa? Sebab hak tu sunat. Hak ni dia kerja ambil biti orang, nak bayar nafkah untuk ahli keluarga dia. Jadi Nabi telah tunjuk cara dia. Hak sunnah aja. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Jadi kalau nak pahala-pahala yang besar ni, dia kena ikut apa yang telah diu'azu Nabi. Orang yang buat bid'ah ni dia beranggapan itu pahala besar, lebih dekat kepada Allah Taala dengan cara dia buat tu. Tapi hak sebenarnya fa'alu ma yu'azu Nabi. Mereka buat apa yang telah dinasihatkan kepada mereka. Maknanya Nabi besar kepada kita ni dengan lemah lembut, dengan juruh benar. Tiba-tiba kita pula nak lebih. Serah tak cukup. Apa hak Nabi ajar tu kita rasa tak cukup lagi. Sebab itulah kalaulah ahli-ahli bid'ah ni mengamalkan perkara-perkara sunnah, yang mana sunnah tu sendiri banyak sebenarnya. Zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi banyak dah. Kalau mereka buat tu, besar pahala, besar ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Tapi hak sedihnya mereka pilih untuk buat bid'ah. Buat bid'ah. Sedangkan apa yang diperintahkan kepada mereka supaya buat, mereka tak buat. Di hujung tu, wala hadainahum siratan mustaqima. Bila mana mereka buat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul,
maka mereka akan tetap diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau mereka telah pilih cara sendiri, berarti dia pilih jalan kiri, tidak pilih cara Nabi. Dia pilih apa dia rasa baik. Sedangkan Siratal Mustaqim itu tidak dapat tidak, dia kena ikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya, yakni Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya, yakni pada hari kiamat kelak, serta diampunkan dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi ayat ni ditujukan kepada ahli kitab. Hak mana-mana ngaku beriman dengan Allah, hak mana-mana ngaku beriman dengan Nabi Musa, Nabi Isa tu, marilah beriman dengan Allah sekali lagi dengan cara yang benar. Dan berimanlah dengan Rasulnya, yakni Muhammad. Sebab apa? Sebab seperti mana Allah Ta'ala telah kirimkan Nabi Musa untuk Bani Israel, maka demikian juga lah Allah Ta'ala telah kirimkan Nabi Muhammad SAW ni untuk semua manusia. Jadi kena ikut Rasul dari Allah. Rasul dari Allah. Mana tinggalkanlah syariat kamu dulu tu, hak kamu anggap sebagai syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, yang mana kamu sebenarnya telah pindah, telah buat sebagai agama, telah buat sebagai agama sendiri. Allah Ta'ala pasti akan memberikan kepada kamu kiflaini, dua bahagian daripada rahmatnya. Dua bahagian daripada rahmatnya, mana satu bahagian kerana kamu beriman dengan Nabi kamu dulu, Nabi Musa. Satu lagi kerana kamu beriman dengan Nabi Muhammad. Dua bahagian. Dan dijadikan untuk kamu cahaya, kamu dapat berjalan dengannya. Maknanya kalau ikut Nabi, ikut Quran ni, hidup dalam cahaya, dapat berjalan di akhirat dalam cahaya. Sebab apa? Sebab telah menerima cahaya di dunia. Orang-orang yang berjalan dengan hidayah Allah Ta'ala, sebab apa? Sebab Quran dan juga hadis itu disebutkan sebagai cahaya. Jadi kalau terima cahaya ni, akan jelaslah di akhirat nanti. Wa yaghfir lakum, dan diampunkan dosa kamu. Dosa kamu dulu hak ubah Taurat, syirik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan. Kemudian Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah itulah yang mengawal, memelihara, melindungi, menolong orang-orang beriman, mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan keluar kepada cahaya. Jadi manusia dulu dalam keadaan sesat jahiliyah, bila Allah Ta'ala turunkan Nabi, diberikan kitab, mana manusia dapat hidayah. Jelas kepada manusia dengan hidayah tadi, mana benda syirik, mana benda tauhid, mana benda khurafat, mana benda ia benar. Jadi itu cara Allah Ta'ala membimbing manusia kepada jalan hidayah dengan kitab dia. Tetapi orang kafir ni yang bertuhankan kepada taghut, mereka tu takut kepada ketua-ketua mereka. Taghut ni mana pemimpin yang menyesatkan lah. Dia menekan manusia dengan pangkat, dengan kuasa dia, mengungguk manusia supaya kekal dalam syirik. Jadi mereka, orang kafir tu, mereka telah pilih taghut itu sebagai pelindung mereka, sebab mereka takut. Orang-orang kafir Quraisy ni ramai nak beriman pada Nabi Muhammad, tetapi ditekan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Walid bin Mughirah, oleh Umayyah. Mereka takut. Sebab itulah mereka kekal dalam kufur. Jadi yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu tidak akan keluar daripada neraka. Sebab apa? Sebab mereka dulu telah disesatkan.
Kalau kadang Nabi bawa hidayah, bawa Quran, bawa hadis, tetap mereka nak syirik, nak dengan benda-benda khurafat, dengan nak pada benda-benda tahyul. Jadi ayat-ayat ni dikemukakan oleh Ibn Taymiyah untuk menyatakan bahawa sifat hidayah yang dibawa oleh Nabi itu adalah cahaya. Adapun bid'ah yang direka-reka oleh manusia tu walaupun nampak bercahaya tetapi cahaya yang palsu. Tidak menjamin manusia untuk dapat redha Allah Taala. Kemudian ayat berikut tu pada minggu akan datang, wallahu a'lam.